cari kunci ni kita kena analisis dulu kita punya jadual, barulah kita boleh dapat kita punya kunci. Okey, so kita pergi sedikit detail mengenai ciri-ciri atribut kunci yang baik. So yang pertama sekali, ciri-ciri atribut kunci yang baik adalah dia mestilah unik. Okey, dia mestilah unik. Okey. So cikgu lukis apa guys sekarang ni? Cuba teka. Cikgu lukis? Muka senyum lah. Okey, cikgu lukis smile. Okey. So maksudnya saja cikgu nak tanya, maksudnya kamu semua masih ikut ke cikgu punya PowerPoint cikgu lah. Okey. So sekarang ni pertama sekali atribut kunci, ciri-ciri dia mesti unik. Apa maksud unik? Dia mestilah tidak sama dengan mana-mana data yang ada pada medan tersebut. Okey, dia tak boleh sama. Data dia tak boleh sama. Okey, yang kedua, data unik juga bermaksud data yang ada dalam medan tu tidak berpotensi sama di masa hadapan. Maksudnya dia tak ada potensi sama lah. Apa contoh data yang tak sama? Kita tengok nombor KP. Okey, setiap orang akan ada nombor KP yang berbeza. So, bermaksud nombor KP ni adalah unik. That's why nombor KP sesuai kita pilih sebagai kunci. Okey, sekarang ni contohnya nama. Boleh tak kita pilih nama sebagai kunci? Okey, nama selalunya kita tak pilih sebagai kunci. Sebab apa? Sebab ianya berpotensi sama di masa hadapan. Bermaksud dalam kelas A ada yang nama Ali, kelas B pun ada juga yang nama Ali. So, apabila ada nama yang sama, dia dah tidak lagi unik. Jadi, nama kita tak sesuai kita jadikan kunci sebab ia berpotensi sama. Okey. So, ciri-ciri yang kedua, dia mestilah stabil. Bermaksud data yang ada dalam atribut tersebut mestilah stabil. Apa maksud stabil? Dia tak berubah mengikut masa. Okey, dia tak berubah-ubah mengikut masa. Apakah contoh data yang berubah mengikut masa? Contoh apa? Contohnya berat, tinggi. Okey, berat dan tinggi kita tak gunakan sebagai kunci. Sebab apa? Sebab bulan ni berat kita mungkin 50 kg. So PKP duduk kat rumah, makan tidur, berat kita dah jadi 80 kg. So datanya dah berubah. Jadi apabila data yang berubah-ubah macam ni, okey, apabila data yang berubah-ubah macam tu bermaksud data itu tidak sesuai untuk kita jadikan kunci. Okey. So kita teruskan. Minima. Apa maksud minima? Minima ni kita nak medan yang paling pendek. Gabungan medan yang paling pendek. Kita tak nak gabungan data yang panjang. Okey. Kenapa cikgu punya pen tak detect ni? Okey. So kita back semula yang tadi ni. Okey. Apa maksud minima? Minima ni gabungan data yang pendek. Kita tak nak data yang panjang. Sebab apa tak nak data panjang? Apabila database kita nak query, contohnya dia ada A, B, C, D. Okey, contohnya ada 4. Okey. Bermaksud dia dah panjang. So dia dah panjang akan menyebabkan proses untuk query database kita akan menjadi semakin perlahan. Okey, boleh ya? Okey. So yang pertama tadi kita belajar dia mestilah unik. Atau unik ni juga bermaksud data yang ada di dalam table kita tu tidak berpotensi sama. Stabil tak berubah-ubah ikut masa. Contoh berat, tinggi. So itu adalah data yang tidak stabil. Contoh data-data yang tak stabil. Jadi tak sesuai kita pilih sebagai kunci. Okey.
Yang seterusnya adalah minimal. Maksudnya kita nak attribute yang mempunyai data yang pendek supaya proses pencarian bila kita coding nanti ni akan jadi semakin cepat. Okey, seterusnya tidak null. Apa maksud tidak null? Tidak null ini maksud data yang ada di dalam attribute tersebut mestilah wujud. Apa maksud wujud? Contohnya cikgu bagi contohnya. Let's say kamu gunakan buat satu pangkalan data. Kamu buat satu pangkalan data yang mana kuncinya adalah ID Instagram kamu. Okey. Untuk daftar masuk dalam persatuan membawang kamu mesti ada ID Insta. Contohnya kamu nak buat satu database. Okey. So apa berkaitan dengan tidak null? So ada orang yang ada ID Insta. So dia boleh daftar. Okey, boleh daftar masuk. Tapi kalau orang yang tak ada ID Insta, dia boleh join tak? Okey, dia tak boleh join sebab apa? Sebab attribute kunci tidak boleh null. Okey, dia mesti mengandungi data. Okey, null ni maksudnya kosong lah. Dalam jadual tak ada data lah, kosong. Okey, ini ada data. So tiba-tiba yang ini tak ada data. So kita pilih attribute ni sebagai kunci. So tak sesuai lah sebab dia ada null. Okey. Seterusnya kita pergi yang ke seterusnya. So kita tengok dari segi analogi dulu. Kita tengok analogi. Kita nak cari kunci ni, sebenarnya kunci ni ada ada di persekitaran kita je. Okey, kita tengok ada kes ni. Ini kes di klinik. Ada 4 orang sakit. Boleh tak cikgu tahu apakah data unik yang ada pada orang panggil apa ni? Tiket ni. Nombor giliran ni. Apa data unik yang ada? Macam mana cikgu nak bezakan pesakit ni, pesakit A, pesakit B, pesakit mana C dan pesakit D ni. Macam mana kita nak bezakan dia? So nak bezakan dia adalah melalui nombor giliran. Setiap orang akan dapat nombor giliran yang berbeza. Okey? Apabila kita masukkan ke dalam jadual, kita akan dapati, kita akan tengok macam ni. Okey, setiap orang akan ada nombor giliran yang berbeza. Okey, berbeza. Boleh tak ada situasi yang 2 orang dapat nombor giliran yang sama? Apa yang jadi kat situ? Apa yang jadi apabila 2 orang mempunyai nombor giliran yang sama? Contohnya ini 4021 lah data dia, bukan 45. 4021 juga. So macam mana? Apa yang berlaku sekarang ni? So sekarang ni apa yang berlaku adalah kita tak boleh nak bezakan di antara yang ini, pesakit ini dengan pesakit yang ini. Nampak tak? Sebab itulah bila kita ambil nombor giliran, nombornya berbeza supaya kita boleh bezakan di antara pesakit yang A dan pesakit yang B. Okey, so jadi dalam kes ini nombor giliran ni merupakan atribut kunci kita. Okey, sebab apa dia atribut kunci? Sebab dia boleh bezakan, nombor giliran ni boleh bezakan di antara setiap pesakit yang ada di klinik tu. So itu analogi yang pertama. Kita tengok dia cuma ada satu iaitu nombor giliran dah boleh bezakan setiap rekod yang ada. So itu kes yang pertama. Kita tengok pula kes yang kedua dalam kelas 4 aman. Okey. Dalam kelas 4 aman ada 4 orang pelajar. Okey, 4 orang pelajar. Amzari bin Ahmad, pelajar yang pertama, pelajar A. Pelajar kedua Faizal bin Faizul, pelajar B. Pelajar C ni yang kecil pakai cap ni namanya Amzari Ahmad juga. Manakala yang pelajar D namanya Oji bin Faiz.
Okey. So kita ada 4 orang pelajar. Macam mana kita nak bezakan setiap pelajar ni? Siapa boleh bagi idea? Macam mana kita nak bezakan setiap pelajar ni? ID club. Okay, let's say cikgu panggil A04. Siapa yang akan angkat tangan? Cikgu. Amzari dengan Oji. A04 Amzari dengan Amzari je lah. Nampak tak? Nampak tak? Let's say, macam mana cikgu nak panggil setiap pelajar ni? Okay, kalau cikgu panggil Faizal bin Faizul. Okay, of course dia ni angkat tangan kan? Saya cikgu. Okay, selesai. Okay, Faizal bin Faizul selesai. Oji bin Faiz. Okay, settle. Selesai dah ni. Oji bin Faiz. Tiba-tiba Amzari bin Ahmad. 2 orang angkat tangan. Panggil ni Amzari gemuk gitu. Yes, itu yang cikgu nak dengar sebenarnya. Kamu dah berjaya buat satu kunci. Yang mana kamu gabungkan nama dan juga BMI dia. Nampak tak? Kamu dah gabungkan nama dan BMI dia bertujuan untuk membezakan pelajar A dan pelajar C. Okey, kalau cikgu panggil Amzari kurus, of course pelajar ni yang akan bangun, betul? Kalau cikgu panggil Amzari besar, so of course pelajar ni yang akan bangun. Jadi, ada masalah tak untuk kita panggil pelajar? Dah tak ada masalah. Kalau kita panggil melalui ID club, pelajar A04 secara logiknya, kalau let's say kamu gunakan ilmu hitam, okey, kamu gunakan ilmu hitam, asal ID terus jadi kunci. Dalam kes ini membantu ataupun tidak? Of course dia tak membantu kan, sebab apa? Sebab ada ID club yang sama. Okey, ada ID club yang sama. Okey, so sekarang ni kita tengok dalam menentukan kunci, kita boleh pakai satu attribute, ataupun kalau satu attribute tidak ada untuk membezakan rekod, kita boleh gabungkan di antara satu attribute dengan beberapa attribute lain. Boleh ha? Kita boleh gabungkan satu attribute dengan beberapa attribute yang lain. Okey. Sekarang dalam kes ini, kunci bagi jadual yang kita tengok sekarang ni, dalam jadual ni kunci dia adalah nama, okey, nama dan juga BMI. So bila kita nak buat penormalan nama dan juga BMI. Kalau soalan ini kita nak buat penormalan, kunci dia adalah nombor giliran. Okey. Okey, so pantang larang dia. Pantang larang dia. Okey. Ada lagi ke yang cikgu tak accept ni? Cikgu rasa cikgu dah accept dah semua. Okey, so pantang larang. Ingat, sampai bila-bila? Sampailah kamu ambil periksa. Paling minimum kamu nak kena ingat sampai ambil periksa. Maksimum kamu nak ingatlah sampai bila-bila. Okey, ingat. Bila dapat soalan pernormalan, jangan gunakan ilmu hitam. Okey, ingat jangan gunakan ilmu hitam. Apa dia ilmu hitam? So ini pelajar nampak nombor KP, nampak kod kelas, nampak ID unit. Terus kamu anggap ada 3 kunci. Itu ilmu hitam. Nampak nombor, nampak kod, nampak ID. Itu kunci lah tu. Confirm kunci. So itu tolong itu adalah ajaran sesat. Okey, itu adalah ajaran sesat.